أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang bermaksud Maha Suci Tuhan yang tidak ada ilmu kepada kita melainkan apa yang Allah Ta'ala telah ajari kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Pada malam ini insya-Allah kita akan sekali lagi sebagai siri yang kedua, sambungan daripada minggu yang lalu, untuk kita mengamati dan menganalisa apa yang berlaku di Palestin, dan apa yang ingin kita capai adalah memahami isu Palestin ini pada pandangan Islam. Ini yang paling penting. Dan dengan kecanggihan teknologi pada hari ini, seluruh dunia dapat melihat apa yang berlaku di Palestin. Tetapi tidak semua orang menganalisa dengan analisa yang sama. Bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu mereka tidak dapat menghubungkan apa yang berlaku di Palestin itu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat menghubungkan isu Palestin itu dengan pandangan Islam. Dan pandangan Islam adalah pandangan yang paling tepat dan paling hakikat. Adapun menilai isu Palestin melalui kacamata kemanusiaan, humanitarian, melihat kanak-kanak dibunuh, melihat wanita-wanita dibunuh, melihat hospital, sekolah dibom, tempat-tempat yang tidak bersalah seperti itu, dan melahirkan rasa simpati dan tidak kurang mereka yang memerlukan bantuan walaupun mereka orang bukan Islam. Melihat dari sudut humanitarian ini, itu merupakan fitrah manusia, tetapi kita kena ingat ianya sekali-kali tidak boleh dan tidak mampu untuk menerangkan hakikat yang sebenarnya. Sebab hakikat yang sebenarnya ia adalah pertemuan di antara hak dan batil, pertemuan di antara Islam, satu agama yang hak, satu ajaran yang benar, berhadapan dengan ajaran-ajaran yang batil, yang bertuhankan iblis dan syaitan, yang bertuhankan hawa nafsu. Dan perkara ini bukan perkara baru. Pertemuan di antara yang hak dengan yang batil, di antara Islam dengan Yahudi, ini telah berjalan lama. Dan ini juga pernah berlaku ataupun telah berlaku di zaman Rasulullah SAW, dan banyak ayat-ayat Quran sendiri yang turun menerangkan hakikat-hakikat yang mesti kita pelajari untuk kita memahami apa yang berlaku dengan sebenarnya. Kita telah mengetahui pada perbincangan yang lalu bahawa Palestin mempunyai kedudukannya yang istimewa dalam Islam, tidak seperti tanah-tanah yang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, dalam ayat yang masyhur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Sekeliling, yang bermaksud Maha Suci Tuhan yang telah mengisrakan, iaitu menggerakkan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Tuhan dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut
tanah di sekeliling Masjidil Aqsa itu tanah yang diberkati ataupun negara yang diberkati. Ketika itu tidak ada yang dinamakan Palestin, dinamakan oleh masyarakat ketika itu dengan nama Syam. Dan Syam ini merangkumi Jordan pada hari ini, merangkumi Palestin, merangkumi Lebanon, merangkumi Syria dan kawasan-kawasan yang berdekatan dengannya. Jadi daripada ayat ini jelas menunjukkan bahawa Palestin merupakan tanah yang diberkati. Dan ini disebut di dalam beberapa ayat Quran yang lain. Wa li Sulaiman rihun 'asifatun tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna. Dan bagi Nabi Sulaiman angin yang kencang yang bertiup dengan arahannya. Nabi Sulaiman dapat menggerakkan angin yang bertiup ke arah bumi yang kami berkati. Dan ulama mengatakan bumi yang diberkati itu adalah Syam ataupun Palestin, Jordan dan tempat-tempat yang berhampiran dengannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dengan takdirnya menempatkan Masjid Al-Aqsa di bumi Palestin ataupun di bumi Syam. Ini juga satu keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kawasan ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga pada riwayat yang diterima oleh para ulama, iaitu kawasan mahsyar ataupun tempat yang dihimpunkan manusia nanti adalah juga di sekitar kawasan Syam. Kemudian Nabi Isa AS akan diturunkan juga di kawasan Syam nanti di akhir zaman. Ini menunjukkan keberkatan, menunjukkan keutamaan, kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada Syam ataupun di sekeliling Masjid Al-Aqsa ni. Dan kemudian kita telah pun memahami bahawa bumi ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kiblat yang pertama bagi umat Islam, iaitu Masjid Al-Aqsa. Dan Rasulullah SAW dan umat Islam memang bersolat ketika itu di Madinah menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menukarkan arah kiblat daripada utara ke Masjid Al-Aqsa ke arah selatan ke arah Masjid Al-Haram. Di mana Nabi SAW ketika umat Islam menghadap ke Masjid Al-Aqsa, Nabi sendiri pada hatinya dia ingin dan dia lebih suka arah kiblat ini menghadap ke arah Masjidil Haram. Tetapi Nabi tidak mempunyai otoriti untuk menukar arah kiblat ini. Maka Nabi SAW bila teringat dia sangat ingin bahawa kiblat ini menuju ke arah ataupun menghadap ke arah Masjidil Haram, baginda mengharap turunlah wahyu yang menukar arah kiblat. Jadi ada kala Nabi mendongak ke langit. Sekali-sekali Nabi mendongak ke langit sehinggalah turun ayat Al-Quran yang berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama', yang bermaksud kami ada kala melihat kamu mendongakkan mukamu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sekarang hadaplah wajah kamu ke arah yang kamu sukai. Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadaplah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di mana saja kamu berada, di Malaysia ke, di Eropah ke, di negara-negara Arab ke, di mana saja, maka hadaplah wajah kamu ke arah Masjidil Haram sebagai arah yang baru menggantikan arah Masjid Al-Aqsa. Jadi daripada kisah ini, daripada hakikat sejarah ini, menunjukkan bahawa Masjid Al-Aqsa ini merupakan salah satu daripada kiblat umat Islam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia mempunyai implikasi agama, implikasi iman. Dia mempunyai implikasi wafa ini kesetiaan umat Islam terhadap Masjid Al-Aqsa, Palestin dan negara Syam.
Dan Rasulullah SAW dalam hadis menyebut bahawa la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan beria-ia berjalan jauh melainkan ke 3 buah masjid, iaitu Masjidil Haram, wa Masjid Hadha, wa Masjid Al-Aqsa, iaitu ke Masjidil Haram dan ke masjid aku ini, iaitu Masjid Nabawi di Madinah, dan ke Masjid Al-Aqsa. Ini menunjukkan kelebihan Masjid Al-Aqsa dalam akidah umat Islam. Dan dalam hadis yang lain Nabi menyebut salatun fi masjid hadha ka alfi salah fi ma siwa illa Masjidil Haram. Solat di masjidku ini menyamai 1000 kali solat di mana-mana masjid yang lain kecuali Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa lebih banyak gandanya berbanding dengan Masjid Nabawi, dan solat di Masjid Al-Aqsa menyamai 500 kali ganda solat. Dan pada hayat Nabi SAW telah beberapa kali, apabila tentera Islam dan apabila negara Islam semakin lama semakin kuat, dan apabila dakwah Nabi SAW semakin lama semakin kuat, maka Nabi SAW tidak melupai mesej yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada baginda, iaitu membuka Masjid Al-Aqsa daripada tangan kerajaan Rom. Jadi negara Syam ketika itu di bawah kerajaan Rom. Mereka menguasai Palestin, mereka menguasai Syria, mereka menguasai Lebanon, Jordan dan sebagainya, termasuklah Masjid Al-Aqsa, yang mana walaupun belum lagi Islam membuka Masjid Al-Aqsa ini, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyebut ia sebagai masjid. Masjid subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid Al-Aqsa. Walaupun Islam belum sampai ke sana, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Adapun Islam dibawa oleh Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang terdahulu memang telah sampai di sana, tapi setelah masa ribuan tahun berlalu, tempat itu dikuasai oleh orang-orang kafir, maka tidak ada lagi orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuknya yang ramai, yang resmi. Dia berada di bawah kekuasaan kafir, tetapi Allah Ta'ala masih menyebut tempat tersebut sebagai Masjid Al-Aqsa. Ini menunjukkan ataupun isyarat kepada Nabi bahawa tempat itu mesti dibebaskan dan masjid itu mesti dijadikan sebuah masjid tempat ibadah bagi kaum muslimin. Dan Nabi SAW dalam hadis yang kita baca tadi, jangan beria-ia untuk berjalan jauh, mengembara, la tushaddur rihal, berjalan jauh, mengikat kenderaan, mengikat unta dan sebagainya, nak jalan jauh, kecuali nak pergi Masjid Haram, ke Masjid Nabawi dan ke Masjid Al-Aqsa. Sedangkan Masjid Al-Aqsa itu belum lagi di tangan Islam, tapi Nabi telah beri isyarat kepada sahabat, supaya beria-ia pergi ke sana. Kemudian bukan saja pergi sana untuk berjalan dan sebagainya sahaja, tapi untuk solat, seperti mana disebutlah hadis yang lain, solat di sana menyamai 500 kali solat berbanding dengan masjid-masjid biasa yang lain. Jadi ini memberikan kekuatan dan memberikan semangat kepada sahabat untuk membuka. Dalam istilah Islam, membuka ni maknanya menawan dan membuka kepada dakwah Islam untuk tersebar di sana, dan kemudian menukarkan negara itu daripada negara harbi kepada negara Islam. Maka Nabi SAW telah pun menunjukkan contoh teladan baginda dalam jihad, iaitu beberapa kali Rasulullah SAW telah mengarahkan ataupun mengumpul dan membuat kempen ketenteraan, tentera Islam, mujahidin, ke arah membuka Masjid Al-Aqsa. Pertama dalam peperangan Mu'tah, dan sebelum atau selepas itu ada saraya-saraya yang dihantar ke sebelah utara ataupun ke mana-mana. Itu adalah sebagai tamhid ataupun sebagai mukaddimah kepada satu kempen ketenteraan yang lebih besar. Dan kempen ketenteraan yang besar adalah dalam peperangan Mu'tah, iaitu yang berlaku pada tahun 8 Hijrah, di mana Rasulullah SAW menghantar tentera
menuju ke Mu'tah, seramai 3,000 orang. Sampai di sana bertembung dengan 150,000, dalam buku sejarah yang lain seramai 200,000 tentera kuasa besar dunia Rom. Jadi tentera Islam seramai 3,000 berdepan dengan kuasa besar dunia seramai 150,000 ke 200,000 orang. Kempen yang diketuai oleh 3 orang sahabat Nabi yang akhirnya ketiga-tiga syahid, iaitu Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harisah, dan Abdullah bin Rawahah. Kemudian setelah ketiga-tiganya syahid, dan Nabi sendiri berpesan sebelum mereka bertolak, kalau syahid pimpinan yang ni diganti oleh ni, kalau syahid yang ni diganti oleh ni, kalau syahid. Jadi Nabi SAW sendiri memberi isyarat kepada sahabat. Oleh kerana kekuatan Rom yang begitu ramai dan kuat, ya, peperangan itu peperangan yang tidak sekufu. Maka apabila pimpinan diambil oleh Khalid bin Al-Walid, beliau mengatur kembali strategi dan mengundurkan tentera Islam dengan undur yang selamat. Bukan undur yang kalah, tapi undur yang selamat. Jadi tentera Rom melihat tentera Islam ni tak macam undur, tapi tak juga menyerang, tapi nampak macam ada bantuan dan sebagainya yang datang daripada belakang. Rupanya ialah tentera yang sama, tapi diatur oleh Khalid Al-Walid. Pattern dia seolah menunjukkan bahawa ramai tentera Islam, bantuan-bantuan yang sampai akhirnya Rom tidak berani untuk meneruskan peperangan mereka. Akhirnya peperangan itu seri. Tiada siapa yang kalah dan tiada siapa yang menang. Tapi pimpinan dari kalangan umat Islam telah gugur syahid ketiga-tiga. Jadi banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada peperangan Mu'tah. Cuma yang kita nak ambil pengajaran dalam masa yang singkat ini adalah Nabi SAW dalam hayat baginda telah menyusun kempen ketenteraan untuk membuka Masjid Al-Aqsa. Itu kena difahami oleh semua umat Islam. Maknanya isu Palestin ini telah pun ditangani oleh Rasulullah SAW semasa hayat baginda lagi. Itu yang pertama yang besar. Kemudian kempen kedua yang lebih besar lagi, iaitu Rasulullah SAW menghantar tentera, dan kali ini baginda sendiri terlibat, turut sama pergi dan memimpin tentera seramai 30,000 orang, 10 kali ganda kekuatan tentera dalam peperangan Mu'tah. Kalau dulu dalam peperangan Mu'tah 3,000, kali ini kempennya seramai 30,000 orang tentera. Bilangan yang sangat besar, tapi sudah tentulah bila berhadapan dengan Rom, bilangan mereka ratusan ribu. Sekali-kali tentera Islam tidak akan sama kekuatan bilangan tenteranya dengan tentera kuasa-kuasa besar dunia. Dan kempen ini ataupun kempen ketenteraan ini memakan belanja yang sangat besar. Perjalanan yang sangat jauh. Kalau kita lihat di papan tanda jalan raya di Madinah hari ini, Tabuk ditulis itu 700 km. Ini bermakna satu perjalanan yang mengambil masa berhari-hari lamanya. Dengan bilangan tentera yang ramai 30,000, sudah tentulah kos perbelanjaannya kos yang tinggi. Sebab itu Rasulullah SAW menyebut kepada sahabat, siapa yang ingin memberikan sumbangan, silakan memberikan sumbangan. Dan dalam banyak kempen ketenteraan Rasulullah SAW, baginda akan menyebut lebih awal, baginda tidak akan menyebut di manakah kita akan serang. Ini untuk menghalang berita daripada sampai kepada musuh. Kalau berita sampai kepada musuh bahawa tentera Islam akan datang, mereka akan bersiap sedia. Tapi kalau tentera Islam tiba-tiba sampai di tempat mereka, mereka tidak sempat bersedia dan akhirnya mereka dapat dikalahkan. Maka ataupun mereka tidak dapat membuat persiapan yang secukupnya. Tetapi dalam peperangan Tabuk, oleh sebab perjalanannya begitu jauh, maka Rasulullah SAW telah menyebut dengan lebih awal lagi
supaya umat Islam bersedia, sebab perjalanannya begitu jauh. Jadi sahabat ada yang menyumbang, yang seperti mana kita dengar Sayyidina Umar menyumbang separuh daripada hartanya. Ini satu yang sangat besar. Kalau dia mempunyai 4 buah rumah ke ataupun 2 buah rumah, satu rumahnya dia akan jual dan dia akan sedekahkan ataupun infakkan untuk menyediakan tentera Islam dalam peperangan Tabuk untuk membuka Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Kalau Sayyidina Umar ada 2 bidang tanah, dia akan jual satu tanah dan dia akan mendermakannya kepada peperangan Tabuk. Manakala Abu Bakar As-Siddiq menderma semua hartanya. Lalu apabila ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka jawab Abu Bakar As-Siddiq, yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasul. Yang lain daripada itu semuanya disumbangkan untuk membiayai peperangan Tabuk, iaitu peperangan berdepan dengan kuasa besar dunia Rom yang menguasai negeri Syam ke arah membuka Masjid Al-Aqsa dan juga Palestin. Dan Sayyidina Osman, beliau korporat besar, maka dia mendermakan terlalu banyak harta yang disebut dalam sejarah sehingga Nabi mengatakan bahawa Sayyidina Osman selepas ini tidak perlu lagi risau apa-apa. Macam tu. Maknanya dia tak perlu risaulah. Jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau. Maknanya balasan yang baik di akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian, akhirnya tentera Islam bergerak ke Tabuk dan kedatangan tentera Islam ini digeruni oleh tentera-tentera Rom. Sebab mereka tahu pada tahun sebelumnya mereka berlawan dengan 3,000 tentera pun mereka dah seri. Mereka hanya mampu seri dalam berhadapan dengan 3,000 orang. Kali ini 30,000 orang. Maka apabila tentera Islam sampai di Tabuk, tentera Rom tidak ada, lari. Lalu Nabi SAW menang tanpa bertanding. Ini kita kena catat dalam sejarah bahawa tentera Islam bukan sahaja di zaman Sayyidina Umar, tetapi di zaman Rasulullah SAW sendiri telah pun mengalahkan tentera Eropah. Cuma menang tanpa bertanding, tapi menang. Dan zaman dulu tanda menang adalah tentera tu mesti berada di tempat yang dia menang tu selama beberapa hari, dan dikatakan 3 hari. Kalau dia berkemping di situ 3 hari, menunjukkan tempat tu telah dimiliki oleh tentera tersebut. Bermakna apabila tentera Islam sampai ke Tabuk bersama Rasulullah SAW, tidak menemukan sebarang tentangan, maka itu telah menjadi sempadan baru bagi negara Islam. Maknanya kalau Nabi terus maju ke depan sampai hampir ke sempadan Jordan, sebab Tabuk ni hampir sempadan Jordan dan Palestin. Kemana saja Nabi pergi, itu adalah sempadan baru bagi negara Islam. Jadi ini tercatat dalam sejarah yang harus kita faham bahawa Nabi SAW dalam hayat baginda telah pun berdepan dengan kuasa besar Rom dan pernah menang tanpa bertanding, dan telah pun membuat sempadan baru yang semakin hampir dengan Palestin. Kalau Madinah jarak dia 700 km daripada Tabuk, maknanya kalau Nabi dah sampai ke Tabuk, maknanya sempadan negara Islam yang baru telah pun menjadi 700 km ke arah utara dan lebih lagi, dan telah hampir dengan Palestin yang bakal dibuka pada bila-bila masa. Dan apabila Nabi SAW selesai dan balik ke Madinah, tahun depannya Nabi wafat. Tahun depan tu Nabi prepare lagi tentera. Siapkan tentera, kali ini kita akan bertolak lagi. Jadi menunjukkan Rasulullah SAW sangat ingin membuka Palestin dan Masjid Al-Aqsa. Maka tentera telah bersiap di bawah pimpinan Usama bin Zaid yang berumur 19 tahun mungkin, ataupun 17 atau 19, dan bersiap sedia ke arah utara. Kali ini lebih dekat lagi sebab nak pergi ke arah Mu'tah. Mu'tah telah hampir dengan Palestin.
kalau zaman dahulu Mu'tah ni tidak ada nama Palestin dan tidak ada nama Jordan. Hari ini nama tempat Mu'tah tu adalah Jordan. Mana lebih utara lagi, lebih hampir dengan Palestin. Hampir sama dengan sempadan Palestin pada hari ini. Maka Nabi SAW menyiapkan tentera menuju ke arah Mu'tah. Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Rasulullah SAW wafat, sedangkan tentera itu masih belum bertolak. Apabila naik pimpinan umat Islam dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau menggerakkan tentera Usamah bin Zaid menuju ke Mu'tah dan menang di sana. Maknanya umat Islam telah pun hampir membuka Palestin. Kemudian di zaman Umar Al-Khattab, beliau menyempurnakan misi ini, dan kita pendekkan ceritanya, kisah yang masyhur, perjuangan yang hebat, gabungan daripada tentera Islam daripada Mesir, daripada Iraq dan daripada Palestin sendiri bergabung, yang akhirnya berjaya membuka Palestin. Ini cita-cita dan juga pelaksanaan dan tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Masya-Allah. Dan ini semangat yang mereka ada. Jadi kita lihat keseluruhan daripada awal kisah sampai ke akhir kisah, semuanya adalah Islam. Yang mengarahkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Isra dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa isu Palestin ini sebenarnya adalah isu antara Islam dengan yang bukan Islam, ataupun antara Islam dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun disebut di dalam Al-Quran di antara Hizbullah dengan Hizbus Syaitan. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Hizbullah, ketumbukan Allah Subhanahu Wa Taala, ialah yang akan menang. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahawa parti syaitan ataupun ketumbukan syaitan ini, mereka akan kalah. Pada kali ini kita akan menyorot beberapa fakta-fakta sejarah supaya kita dapat memahami lagi bagaimana Palestin ini adalah milik umat Islam. Kemudian bagaimana umat Islam berjalan masa Palestin ini silih berganti dipegang oleh umat Islam, kemudian dipegang pula oleh tentera salib, kemudian dipegang balik tentera Islam dan sebagainya. Kisah yang masyhur, kita ambil sedikit kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Di zaman beliau lah Masjid Al-Aqsa ini dibuka. Dan kita ingat di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, apabila Abu Bakar As-Siddiq telah pun menghantar tentera Usamah bin Zaid yang disusun dan dilantik oleh Rasulullah SAW sendiri, Usamah bin Zaid sebagai pimpinan, dan menang. Ini bermakna Syam ini telah hampir ke tangan Islam, ataupun hampir berada di tangan Islam. Sebab Mu'tah itu telah sampai ke bumi Jordan, maknanya di tengah-tengah bumi Syam. Tentera Islam telah pun membuka separuh Syam, hanya belum membuka Masjid Al-Aqsa sahaja lagi. Dan ini disempurnakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi bila naik Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau tidak menangguh lagi. Sebaliknya menyusun bala tentera Islam. Kalau tak silap, beliau memerintah selama 10 tahun, dan kempen membebaskan Masjid Al-Aqsa ini adalah tahun keempat ketika beliau menjadi khalifah. Jadi Mesir telah pun dibuka oleh Amr bin Al-As, kemudian Iraq telah pun dibuka di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sayyidina Umar mengarahkan ketumbukan Islam, mujahidin Islam yang berada di Mesir dan mujahidin yang berada di Iraq, semuanya bersatu tenaga, bersatu kekuatan untuk membuka Palestin, untuk membuka Masjid Al-Aqsa. Maka bergeraklah tentera Islam menuju ke
Palestin dan ke arah Masjid Al-Aqsa. Yang ketika itu kalau kita lihat pada hari ini, kalau kita pergi ke Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa adalah masjid di tengah-tengah bandar Jerusalem. Dan bandar Jerusalem itu dikelilingi seperti mana-mana bandar di zaman dahulu mesti dibuat kubu untuk menghalang musuh-musuh daripada menyerang bandar mereka. Jadi mereka buat kubu, kemudian ada pintu gerbang. Dalam beberapa pintu gerbang yang dikawal rapi oleh mereka. Hampir semua bandar-bandar ibu negara macam tu. Cuma sekarang ni cara seperti itu tidak relevan lagi, disebabkan sekarang dah ada jet pejuang. Jadi bila jet pejuang menyerang daripada atas, tembok ke apa tidak lagi relevan sangat. Dan juga sekarang ni ada bom-bom yang besar yang boleh meletupkan apa sahaja dinding-dinding yang kuat pada hari ini. Sebab itu zaman sekarang bandar-bandar tidak ada lagi pintu gerbang. Peperangan hari ini peperangan terbuka. Tapi dahulu bandar-bandar yang utama akan dibuat kubu, dan kubu di Jerusalem masih ada sehingga ke hari ini. Jerusalem itu bahasa lama, bahasa hari ini adalah bahasa Islam, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Baitul Maqdis. Dan kubu Baitul Maqdis ataupun kota Baitul Maqdis masih ada sehingga ke hari ini. Dan di dalam kota tersebut ataupun di dalam kubu tersebut dipanggil Baldah Qadimah, bandar lama. Dan di luar kubu tersebut adalah bandar yang moden. Jadi seseorang yang ingin masuk ke Masjid Al-Aqsa, mereka akan masuk melalui pintu kubu, kemudian masuk ke bandar lama Baldah Qadimah. Dalam bandar Qadimah tu masih hidup sampai sekarang. Ada bazar, ada rumah dan sebagainya. Dan jalan di tengah-tengah bazar sampailah ke perkarangan Masjid Al-Aqsa. Jadi tentera Islam bergerak, akhirnya mengepung kubu tersebut, kota tersebut. Sehinggalah kepungan itu kepungan yang ketat dan berjalan masa yang lama, dan tentera Salib ataupun tentera Rom sudah tidak tahan lagi, lalu mereka mengaku kalah. Dan mereka ingin menyerahkan kunci, ini peristiwa yang masyhur, kunci kota Jerusalem ataupun kota Baitul Maqdis kepada umat Islam. Peristiwa yang sangat masyhur. Lalu apabila mereka berkata kami nak serahkan, ketua mereka tak salah, Batrik ingin menyerahkan kunci ini, lalu tentera Islam pun memanggillah pimpinan umat Islam ketika itu untuk mengambil kunci ini. Lalu dia mengatakan kami nak serahkan kunci ini kepada ketua kamu, khalifah kamu. Dan ketika itu Sayyidina Umar berada di Madinah. Dia hanya monitor jihad umat Islam ni daripada Madinah. Lalu datang berita kepada Sayyidina Umar bahawa Batrik ingin menyerahkan kunci kota Baitul Maqdis ini kepada anda. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab bersetuju, lalu dia pun pergi ke Jerusalem. Bayangkan perjalanan lebih kurang 700 ke ataupun 800 atau 900 km, dan beliau pergi dengan seorang budak. Budak ni bermakna kalau zaman sekarang ni pembantu ataupun hamba. Pergi berdua, naik kenderaan unta seekor. Ada banyak kisah yang diriwayatkan. Anda ambil salah satu daripada kisahnya. Bagi siapa yang ada kisah yang lebih sahih ataupun lebih detail, boleh kemukakan nanti. Tapi kisahnya yang masyhur adalah Sayyidina Umar ni seorang yang sangat adil. Seorang yang sangat adil. Dan peristiwa ni peristiwa yang besar, yang mendapat kunci Baitul Maqdis, kota Baitul Maqdis ni peristiwa yang sangat besar. Sebab apa peristiwa sangat besar? Bagi siapa yang mengamati sejarah akan mendapati bahawa siapa yang mendapat kota Baitul Maqdis, dia adalah kuasa besar dunia.
Mana kuasa besar dunia hari ini silih berganti. Kerajaan Rom, kerajaan Parsi, Amerika, British, semua mereka pernah merasa menjadi kuasa-kuasa besar dunia. Dan siapa yang mengamati sejarah akan mendapati siapa yang menguasai ataupun memerintah Baitul Maqdis, dia adalah kuasa besar dunia ketika itu. Apabila Rasulullah SAW dilahirkan, Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa ini di bawah kerajaan Rom. Maka kerajaan Rom ketika itu adalah kuasa besar dunia. Dan kerajaan Rom ini berpusat di Konstantinopel, jauh daripada Palestin. Dan Palestin ini hampir dengan Iraq, dengan kerajaan Majusi, kerajaan Parsi. Jadi kalau berlaku peperangan di antara Rom dan Parsi, siapa yang mendapat Baitul Maqdis, dialah kuasa besar dunia. Dialah menang. Ketika itu hanya ada dua kuasa besar dunia. Kalau dia menang dan dia menguasai Baitul Maqdis, dia adalah kuasa besar dunia. Macam tu. Jadi zaman Rasulullah SAW, Rom memegang Baitul Maqdis. Rom adalah kuasa besar dunia. Dan kali ini penyerahan kuota ini kepada Sayyidina Umar Al-Khattab menunjukkan bahawa Islam merupakan kuasa besar dunia. Masya Allah. Dan ketika itu Rom telah pun kalah di tangan Islam di Mesir. Rom telah kalah di tangan Islam di Tabuk. Dan Rom telah kalah di tangan Islam di Mu'tah. Jadi apabila Rom kalah di Baitul Maqdis, ini menunjukkan telah muncul satu kuasa besar dunia yang baru menggantikan Rom, walaupun belum kalah lagi Konstantinopel. Yang mana Konstantinopel hanya dibuka 800 tahun selepas itu. Kemudian kita potong sikit kisah. Bila berjalan masa, pada tahun 1917, apabila British menawan Baitul Maqdis, dan ketika itulah British adalah kuasa besar dunia. Walaupun British negara kecil di atas Eropah, tetapi ketika itu British menjajah Mesir, menjajah sebahagian besar negara Arab. British menjajah India yang besar, yang mempunyai penduduk kedua terbesar di dunia. British menjajah Rohingya. British menjajah Malaya. British menjajah Australia. Jadi British adalah kuasa besar dunia, dan British menjajah Baitul Maqdis. Kita potong kisah. Dan apabila hari ini Yahudi yang menjajah Palestin, sebenarnya pada hakikatnya Yahudi adalah kuasa besar dunia pada hari ini. Walaupun negaranya kecil, walaupun penduduknya tidak ramai, tetapi dengan kekuatan kewangan yang mereka ada, menguasai institusi-institusi kewangan dunia, dengan menguasai teknologi-teknologi dunia, dan yang penting adalah menguasai politik-politik dunia. Kuasa-kuasa besar dunia semua di tangan mereka. Apabila memegang kuasa besar dunia, tentera-tentera dunia ni di bawah arahan mereka ataupun keputusan mereka. Maka mereka adalah kuasa besar dunia pada hari ini. Jadi kita balik pada kisah Sayyidina Umar tadi. Penyerahan kunci kota Baitul Maqdis kepada umat Islam, kepada tangan Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ini merupakan satu peristiwa yang besar. Satu peristiwa yang besar pada ahli sejarah, pada mereka yang memahami apa yang berlaku di dunia ini, bermakna pertabalan bahawa Islam merupakan satu kuasa besar dunia yang baru ketika itu. Lalu Sayyidina Umar pergilah dengan budak ini, dan adilnya Sayyidina Umar ini sehingga kan dia berkata kepada budak ini, "Wahai budak, kalau aku seorang je yang naik unta dan engkau tarik sepanjang perjalanan ni ratusan kilometer, aku menzalimi engkau," dia kata. Sebab unta seekor. Jadi kalau dia saja di atas, budak tu tarik jalan ratusan kilometer, aku menzalimi engkau. Tapi kalau aku saja yang menarik unta, engkau duduk di atas, engkau menzalimi aku, kata Sayyidina Umar. Kalau macam tu, baik duduk di atas tunggang unta kan. Tapi kalau kita dua-dua naik atas, zalim juga, iaitu kita menzalimi unta ni.
patahlah belakang unta ni. Maknanya dua-dua tak sampai ke Palestin. Habis macam mana? Habis tu macam ni lah, kita gele-gele. Kita gele-gele. Habis tu macam mana nak berlaku adil dari segi masa giliran? Dikatakan mereka menyusun giliran itu dengan masa yang sama. Habis zaman tu tak ada jam. Macam mana nak menyusun ataupun nak menentukan masa? Dikatakan, dia bagi mereka yang membaca sila betulkan, ada yang mengatakan Sayyidina Umar memilih surah Yasin. Jadi naik atas dan Nabi SAW membaca surah Yasin. Yasin wal Quranil Hakim innaka minal mursalin ala siratal mustaqim. Bila habis surah Yasin, siapa yang berada di atas turun, giliran dia pula menarik unta, dan mereka, siapa yang berada di bawah tadi naik ke atas. Kalau Sayyidina Umar berada di atas, pembantunya menarik unta, maka Sayyidina Umar kena turun, dan pembantu pula naik mengambil giliran dia duduk di atas unta, dan Sayyidina Umar tarik dan baca Yasin. Bila habis baca Yasin, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Apa ni, Sayyidina Umar yang turun, Sayyidina Umar pula naik, budak pula yang tarik. Macam itulah bergele mereka. Masya Allah, sangat adil, Sayyidina Umar, sangat adil. Lalu bila sampai di pinggir Palestin dan berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa, semua orang sedang menunggu penyerahan kunci Batrik kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam bahasa Arab sebut Batrik, mungkin dalam bahasa Inggeris Patrick mungkin, tapi dalam bahasa Arab sebut Batrik. Jadi ramai sedang memerhati. Kalaulah ada di zaman itu internet, satu dunia akan memerhatikan. Sebab ini satu peristiwa yang besar. Dan ini adalah penyerahan kunci, bukan semata-mata kunci Baitul Maqdis. Ini adalah pertabalan kuasa besar dunia yang baru, iaitu umat Islam. Jadi semua memerhati. Kemudian bukan itu sahaja. Selepas penyerahan ini, kota ini dibuka dan ramai orang Kristian di dalam. Apakah yang akan dilakukan oleh Sayyidina Umar terhadap orang yang telah kalah? Ini satu perkara yang besar juga. Adakah dibunuh semua ke atau macam? Dan ini yang berlaku dalam perang salib, yang berlaku lebih kurang 1000 tahun selepas itu. Apabila tentera salib kembali dan dapat menjajah Baitul Maqdis lebih kurang 100 tahun sahaja, hari di mana mereka menang dan mereka kepung tu, mereka membunuh 70,000 umat Islam yang berada dalam kota Baitul Maqdis 1000 tahun lepas tu. Jadi dunia pun akan memerhati, bukan memerhati satu pesta, semua memerhati dalam kekaguman dan ketakutan. Apakah yang akan dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab? Tapi dengan keadalan Islam, dengan rahmat Islam, tidak ada pembunuhan, tidak ada penyembelihan, tidak apa, itu semua tercatat di dalam sejarah. Jadi Sayyidina Umar datang dan semua memerhatikan Sayyidina Umar. Rupanya dia datang dengan seorang budak, kemudian dengan kenderaan. Ingatkan, datang dengan bala tentera 500 orang, ya, pengiring dan sebagainya. Tapi dia datang dengan seorang budak, kemudian dengan seekor unta. Dan Sayyidina Umar datang dan masuk, dan Sayyidina Umar di atas unta, budak tu menarik, sahabat-sahabat semua memperhatikan, orang Kristian semua memperhatikan, penduduk-penduduk Baitul Maqdis memerhatikan, dan Batrik siap untuk menyerahkan kunci. Tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian, elok-elok dekat nak sampai, surah Yasin habis. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Giliran Sayyidina Umar tarik unta, dan giliran budak ini naik ke atas kenderaan. Dunia memperhatikan. Lalu Batrik nak serah kunci, Sayyidina Umar yang datang di atas kenderaan, Masya Allah, tiba-tiba surah Yasin habis, Sayyidina Umar nak turun dan nak menarik unta.
Dan dalam beberapa meter Sayyidina Umar akan mengambil kunci tersebut. Lalu Sayyidina Umar turun. Dan budak ini silakan naik. Orang semua memerhatikan. Dan Sayyidina Umar tarik macam pembantu rumah. Yang hamba ni duduk di atas sebagai tuan. Macam tuan. Duduk sama pun. Nak mula tarik, orang semua tergamam. Macam mana? Patrick tengok pun terkejut. Hebatnya orang ni. Tapi macam mana dia yang tarik? Lalu setengah sahabat datang jumpa Sayyidina Umar. Ini minta maaf, saya cerita sikit dalam bentuk dialog yang mungkin tidak berdialog ketika itu seperti itu. Tapi kita nak menggambarkan kehebatan Islam, kehebatan Umar Al-Khattab. Lebih daripada hebatnya Umar adalah kehebatan Islam. Dan kehebatan Islam ini datang daripada kehebatan Rasulullah SAW yang mengajar Sayyidina Umar dan mengajar umat Islam arti keadilan. Jangan kita lupa macam mana Rasulullah SAW dalam perang Uhud, dalam perang Badar. Sayyidina Umar pun ada dalam perang Badar. Luruskan barisan, semua sahabat luruskan barisan. Kemudian seorang sahabat tu ada berada di depan kan. Dia tonyoh sikit perut dia. Maka tertonyoh perut. Lalu dia rasa sakit. Ya Rasulullah, bagi aku balas aku disakiti oleh engkau. Dalam keadaan perang nak bermula pun, maka Nabi membuka bajunya, tonyoh balik perut aku. Keadilan seorang Rasul yang diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam mengutuskan baginda. Tiba seorang sahabat minta balas, tonyoh perut. Semua sahabat perhati, termasuklah Sayyidina Umar Al-Khattab yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhati, Rasulullah buka, tonyoh perut. Lalu sahabat ni kucuk perut Rasul. Bukan dia nak tonyoh, tapi dia nak kucuk perut Rasulullah SAW. Ini mendidik semua sahabat. Ini mendidik semua bakal-bakal pemimpin empayar Islam masa depan. Rasulullah telah pergi. Kini Sayyidina Umar dan umat Islam bakal menjadi kuasa besar dunia, menerima kunci kota Baitul Maqdis daripada Patrick pada hari tersebut yang sedang disaksikan oleh semua orang. Tiba-tiba Sayyidina Umar habis baca Yasin, dia pula giliran turun dan menarik unta dan hamba ataupun budak. Dalam bahasa lama dipanggil budak, dia artinya hamba penolong. Naik di atas dan seolah menjadi tuan. Lalu beberapa orang sahabat jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, tak tolong sikit. Apa halnya? Macam ni lah. Ni orang semua perhati ni. Orang semua perhati. Habis tu apa masalah? Pertama, dialog ni anda buat sendiri lah. Tapi supaya kita dapat rasa. Apa masalah? Ni orang semua perhati, takkan macam ni? Takkan kau yang tarik? Dah dekat lah. Dah dekat, apa masalah? Tak apa, duduk atas. Jadi orang nampak Islam ni hebat. Kemudian ambil kunci, dah dekat, tak ada masalah. Budak ni pun tak kisah. Dia duduk bawah ke, dia atas ke, dia hamba, dia tak kisah. Tapi Sayyidina Umar kata apa? Baik, kalau giliran aku yang tarik, tetapi aku tidak tarik, aku masih berada di atas, aku menzalimi budak ni. Di mana keadilan? Jadi ini pertemuan di antara apa yang orang nampak dengan apa yang Islam nampak. Apa yang manusia nampak dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Pertemuan di antara nilaian manusia berbanding dengan nilaian Rabbani, nilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu perkara yang sangat besar. Dan Patrick ni memerhatikan. Dia memerhatikan sahabat-sahabat jumpa Sayyidina Umar apa semua. Minta tolong sikit lah, orang semua perhati ni. Takkan kita macam ni apa semua ni. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab mengeluarkan kata-kata yang masyhur yang mesti kita tulis dengan tinta emas. Mengingatkan sahabat yang datang jumpa dia, yang mahu dia terus duduk di atas unta, di atas kenderaan, dan budak ini menarik terus sampai jumpa Patrick menerima kunci.
Tetapi kalau beliau terus dalam keadaan itu, maknanya dia menzalimi budak. Dan itu bukan Islam. Maka Sayyidina Umar mengingatkan sahabat ini dengan kata-kata yang masyhur, iaitu ingat dulu Islam, sebelum Islam datang, di manakah Arab? Di manakah Quraisy? Di manakah Ansar? Di manakah Aus dan Khazraj dalam peta sejarah? Tidak ada dalam peta sejarah langsung. Yang ada dalam peta sejarah Rom, Parsi, kuasa besar dunia. Umat Quraisy nomad ataupun kuno. Tidak ada apa-apa kekuatan. Bergaduh sana sini apa semua. Tiap tahun pergi satu bangunan nama Kaabah tu, buat haji kemudian bergaduh. Itu saja sejarah mereka. Tapi bagaimana mereka boleh menjadi kuasa besar dunia? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan ruh Islam dalam diri mereka. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mentautkan hati-hati mereka dengan ukhuwah Islam, menggantikan pergaduhan dan perselisihan dan asabiyah kekabilahan. Semua ini yang menyebabkan mereka menjadi kuasa besar dunia adalah Islam. Dan Islam mengajar keadilan. Jangan tiba-tiba dah jadi hebat, mereka melupakan Islam yang telah merubah mereka daripada satu masa dahulu dalam keadaan hina dina yang tidak ada dalam peta sejarah kepada menjadi kuasa besar dunia. Jangan mereka lupa bahawa itu semua bukan kerana pandangan manusia. Itu semua adalah kerana Islam. Apa kata Sayyidina Umar kepada sahabat-sahabat yang mengelilingi beliau? Inna kunna adhalla qaumin fa'azzana Allah bil Islam. Kita dahulu kaum yang sehina-hinanya. Lalu Allah Ta'ala mengagungkan kita dengan Islam. Inna kunna adhalla qaumin fa'azzana Allah bil Islam. Famahma nabtaghi al-'izzata bighairi ma a'azzana Allah adhallana Allah. Kalau kita cuba mencari keagungan dengan cara lain, cara pusing, cara lain daripada cara yang Allah Ta'ala pernah mengagungkan kita ataupun telah mengagungkan kita, iaitu cara Islam, tapi kita pilih cara yang lain pula, adzallana Allah, Allah Ta'ala akan menghina kita. Ingat semua kamu. Ni tengah pegang tali unta ni. Hamba tu berada di atas. Dia nak tarik. Sahabat tak bagi. Malu ke orang. Patrick pun nampak kat depan. Sayyidina Umar kata, inna kunna adhalla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam. Kita dulu umat yang bangsat sebangsat-bangsat. Adhal, dhalil ni hina. Adhal paling hina. Inna kunna adhalla qaumin. Kita dahulu umat yang paling hina. Fa'azzana Allahu bil Islam. Lalu Allah Ta'ala mengagungkan kita dengan Islam. Famahma nabtaghil izzata bighairi ma a'azzana Allah adhallana Allah. Kalau kita cuba mencari keagungan dengan cara yang lain yang Allah Ta'ala telah agungkan kita, iaitu cara Islam, kita cari cara yang lain, adhallana Allah, Allah Ta'ala akan menghina kita. Ini kata-kata yang mesti kita tulis dengan tinta emas dan semat di dalam hati kita. Sebab kata-kata inilah menjelaskan apa yang berlaku dalam isu Palestin pada hari ini. Apabila ramai umat Islam, bukan kita, tapi ramai umat Islam, apabila ramai umat Arab ingin mencari kehebatan, keagungan dan sebagainya, kononnya bangunan yang tinggi-tinggi 1 kilometer, ada 800 meter dan sebagainya, berbangga dengan kemodenan, tetapi bukan dengan cara Islam. Akur dan tunduk dengan kuasa besar dunia. Kononnya nak mendapat kehebatan daripada kuasa besar dunia, meniru gaya hidup mereka, menolak Islam ke tepi, mengagungkan kebaratan, mengagungkan kearaban,
dan sebagainya. Apa yang berlaku hari ini adalah kehinaan dan penjajahan. Ini kata-kata Sayyidina Umar yang mesti kita ingat. Lalu sahabat pun bila mendengar kata-kata ini, baiklah, nampak macam mana Sayyidina Umar tegas. Lalu dia pun menarik unta tersebut. Yang Batrik ni memerhati. Sampai sahaja Sayyidina Umar kepada Batrik dan minta kunci. Batrik pun ambil. Lalu Batrik menangis. Menangis. Nak menyerah kunci. Sayyidina Umar kata, hawin alik. Ini dalam kitab Arab. Hawin alik. Yamun laka, yamun alik. Kata Sayyidina Umar. Buat bertenang, kata Sayyidina Umar. Ada hari engkau, ada hari aku. Ataupun ada hari aku, ada hari engkau. Kedua-duanya panglima. Kedua-duanya ketua. Dan mereka sangat tahu. Mereka ni dah sering berperang. Sayyidina Umar telah memimpin ketenteraan, pernah terlibat dalam ketenteraan, pernah menang dalam Badar, pernah kalah dalam Uhud. Batrik pun macam tu juga. Mereka dua-dua statesman. Dan mereka tahu, bukan saja ajaran mereka, tetapi mereka tahu universal.